Okey, pada minggu ini kamu akan pelajari mengenai bagaimana garam disediakan. Pada minggu lepas kita dah belajarlah apa itu jenis-jenis garam, yang mana saya minta kamu tolong cek baliklah nota-nota yang lepas, kerana pada kali ini kita akan pelajari bagaimana garam disediakan lah. Okey, penyediaan garam terlarutkan. Kita akan tengok dulu garam-garam terlarutkan, iaitu pemilihan kaedah penyediaan suatu garam bergantung kepada keterlarutan garam. Jadi kita akan nak sediakan garam ni, kita kaedah dia ia bergantung kepada keterlarutan garam tu di dalam air dan jenis garam yang ingin disediakan. Okey, kalau dia larut dalam air, ada kaedah dia. Dan juga kita ni nak sediakan jenis garam yang macam mana. Okey, Rajah 6.38 menunjukkan pelbagai kaedah dalam penyediaan garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Okey, kamu tengok dulu yang terlarutkan. Terlarutkan contohnya, okey, garam jenis amonium, natrium dengan kalium. Kan? NaK tu. Natrium, amonium dengan kalium. Yang mana tidak balas peneutralan. Kita guna tidak balas peneutralan. Kan? Tidak balas peneutralan. Okey. Dan juga garam bukan jenis amonium. Kalau yang bukan jenis NaK ni, kita kena guna tidak balas antara asid tambah dengan logam reaktif, asid tambah dengan oksida logam dengan asid tambah karbonat logam. Okey, ini untuk garam yang selain daripada NaK itu. Jadi sebab itulah kamu akan nampak, okey, gambar rajah ni bawah ni, okey, asid dia letak dalam beaker dan dia tambahkan dengan pepejal logam, oksida logam ataupun karbonat logam yang berlebihan. Daripada situlah kamu akan dapatkan garam terlarutkan tapi bukan jenis NaK punya. Okey, kalau kes garam tak terlarutkan pula, hanya satu tindak balas sahaja dalam kamu punya silibus, iaitu tindak balas penguraian ganda 2. Tindak balas penguraian ganda 2. Larutan garam A, okey, dan dimasukkan dalam larutan garam B, dan hasil pada tindak balas kimia tu maka akan wujudlah mendakan garam tak terlarutkan. Kemudian garam ni lah akan diambil, dan itulah garam tu akan kita purekan dia, kan? Pure ni maksudnya kita akan bilas dengan air untuk membuang garam-garam yang lain yang masih lagi melekat, kan? Dan kemudian dia akan dikeringkan dan dapatlah garam tak terlarutkan. Okey, kamu rasa mana lagi senang nak mendapatkan ni, antara terlarutkan ke dengan tak terlarutkan? Bagi saya tak terlarutkan lah, sebab mudah untuk kita dapatkan garam ni. Sebab memang kita tambah antara dua garam ni dalam beaker, dan kamu akan dapat garam, mendapatkan garam yang tak terlarutkan. Okey, kita tengok satu persatu dari segi eksperimennya, macam mana dia garam dibuat, kan? Dihasilkan garam terlarutkan jenis amonium, natrium dengan kalium. Okey, eksperimen dia macam itulah. So saya minta kamu ambil tahu juga mengenai eksperimen. Sebab apa? Sebab bila mana soalan mengenai eksperimen minta kamu buat, kamu kena buat macam ni. Dia kan ada tujuan, bahan-bahan, radas, prosedur, kan? Itu soalan berbentuk eksperimen, di mana dia minta soalan minta kamu berikan eksperimen contohnya, kan? Jadi kamu kena kena sediakanlah dari segi tujuan dia, bahan dia apa, radas dia apa, kan? Prosedur dia apa. So seboleh-bolehnya kamu kena ambil tahu jugalah mengenai eksperimen. Okey, kita tengok situ tujuan dia apa. Tujuan dia adalah menyediakan garam terlarutkan melalui tindak balas peneutralan. Okey, seperti mana kamu tahu tadi, garam terlarutkan ni ada dua cara. Satu menggunakan kaedah peneutralan, dan satu lagi ialah tindak balas asid dengan oksida logam. Oksida logam ataupun logam-logam
contohnya karbonat logam, reaktif logam kan. Okey, tujuan dia adalah menyediakan garam terlarutkan melalui tindak balas peneutralan. Kemudian bahan-bahannya seperti mana tertulis lah. Asid hidroklorik, HCl, asid dan juga larutan kalium hidroksida. Jadi kalau hidroksida ni kita tahu dia adalah alkali. Dan juga tindak balas ni, alkali asid ni dia perlukan penunjuk, iaitu penunjuk phenolphthalein. Dan juga kena ada kertas turas dan juga air suling lah. Okey, radas dia bika, rod kaca, corong turas, kaki retort, pengapit, pipet dan seterusnya. Okey, macam mana bahan-bahan tu disediakan kan? Radas ni disusun seperti gambar rajah kamu tengok ni. Asid hidroklorik berada di atas, yang mana dia yang bawah ni dalam kelalang kun ni adanya kalium hidroksida iaitu alkali, dia dicampurkan dengan phenolphthalein. Phenolphthalein ni berwarna pink lah. Okey, jadi bila mana dia dah titik-titik-titik kan, dia buka burek ni titik-titik-titik sehinggalah larutan phenolphthalein tu berubah warna. Jadi dia tahulah bahawa peneutralan sudah pun berlaku secara lengkap dan burek tu ditutup supaya asid tidak lagi menitik. Kemudian dia panaskan. Panaskan yang pertujuannya supaya larutan yang terhasil ni dia akan tersejat. Kemudian apa yang jadi ialah larutan yang sangat pekat kan. Larutan yang sangat pekat. Dan kamu akan dapat tengoklah hablur kalium klorida. Sebab apa tadi? Asid hidroklorik tambah dengan kalium hidroksida. Jadi kalau tambah dua tu, dia akan menjadikan kalium klorida. Jadi kalium klorida ni lah yang kita nak dapatkan, itu garam terlarutkan. Okey, kalium klorida ni kalium klorida yang tepunya, sebab apa kita dah sejatkan dia tadi, akan ada hablur-hablur kalium ni. Kita turaskan dia dan kita akan dapat menggunakan kertas turas kan. Ini tujuannya lah untuk kita air suling ni kita nak basuh lah, nak buang lagi garam-garam yang melekat. Kita nak hablur kalium klorida sahaja. Dan kamu akan dapat tengok adalah garam-garam kalium klorida sikit-sikit lah dekat kertas turas tu. Okey, bila mana dikeringkan akan dapatlah hablur kalium klorida. Jadi saya minta kepada kamu tolong hafal, ataupun bukan hafal lah, maksudnya ambil tahu mengenai eksperimen. Sebab apa? Sebab akan ada soalan yang berbentuk eksperimen yang minta kamu jelaskan cara-caranya. Okey, kemudian kita tengok pula seterusnya perbincangan dia. Okey, mengapakah penunjuk phenolphthalein diperlukan untuk pentitratan? Mengapakah penambahan VCM kuasa 3 tu cm padu asid hidroklorik HCl kepada 25 cm padu kalium hidroksida tidak boleh ditambahkan penunjuk phenolphthalein. Kenapa? Okey, terangkan mengapa hablur yang terhasil hanya boleh dibilas dengan sedikit air suling sahaja. Sebab dia larut air. Kalau dia banyak kamu letak banyak air suling tu, jadi dia larut dalam air suling kan, dia turun menjadi ke bawah pula kan. Kita tak banyak-banyak. Tujuan kita nak letak air suling tu sekadar kita nak basuh dia je kan. Tulis persamaan kimia. Ini saya rasa kamu dah tahu dah. Berikan dua jenis garam terlarutkan yang boleh disediakan melalui kaedah ini. And, ini pun kaedah peneutralan lah, mengenai asid tambah dengan alkali. Okey, penyediaan garam terlarutkan bukan jenis amonium, natrium dengan kalium. Okey, tadi seperti mana kamu tengok tadi, kalau jenis amonium NaC tu kita akan gunakan kaedah pentitratan. Kalau yang ni kita akan gunakan mana tindak balas antara oksida logam, karbonat logam dengan seterusnya lah. Okey, kamu tengok dia punya ni, tujuan dia apa dia?
menyediakan garam terlarutkan melalui tindak balas antara asid dengan oksida logam, kan? Dia ada 3. Satu oksida logam, satu karbonat logam, satu lagi apa dia? Logam reaktif. Okey, jadi saya minta kamu hafal sedikit lah. Dia ada 2 jenis. Satu pentitratatan, itu untuk NaC. Untuk NaC, natrium, kalium dengan amonium. Kalau bukan NaC tu, dia kena oksida logam, karbonat logam dengan logam reaktif. Okey, seterusnya bahan dia apa dia? Okey, asid nitrik, sebut kuprum oksida. Kuprum oksida ni lah oksida logam. Kemudian kertas suras dan juga air suling. Okey, apa dia beradasnya? Kamu boleh baca dalam buku teks. Bermula dengan apa? Bermula dengan dia masukkan kuprum oksida dalam beaker yang sudah pun mengandungi asid nitrik. Kemudian dia filter, kita filterkan dia. Filterkan. Jadi yang akan turun ni adalah campuran lah sebenarnya, tindak balas, hasil tindak balas antara oksida logam ni dengan asid nitrik. Jadi kita nak yang ni, larutan kuprum nitrat ni, tadi kan HNO tambah dengan CuO ni, kuprum oksida ni, kamu akan dapat lah larutan kuprum nitrat. Kemudian kita dah dapat dah garam dia ni, kita panaskan dia. Tujuan apa? Untuk kita sejatkan dia, jadikan dia pekat, maka dia akan jadi tepu macam ni lah. Bila mana dah tepu, biarkan sekejap, biar dia sejuk, dia akan membentuk hablo. Hablo ni dia akan filter, dan kita akan basuh dia dengan menggunakan air suling. Tapi basuh dia jangan terlalu lama nanti, sebab dia terlarutkan, dia akan larut dalam air suling ni. Kalau letak terlalu banyak air nanti dia turun sekali. Jadi sekejap saja, kemudian keringkan kertas suras ni, maka akan dapatlah hablo garam kering, iaitu kuprum nitrat. Jadi itu cara untuk menghasilkan garam terlarutkan yang bukan jenis NaC, iaitu natrium, amonium dan juga kalium. Okey, kita pergi kepada penulinan garam terlarutkan melalui kaedah penghabluran semula. Jadi bila mana kita dah dapat garam tu, bila mana kita dah turas dia dengan kertas turas dan basuh dengan air suling, kemudian kita keringkan dia. Kadang-kadang ada garam-garam ni, dia masih ada lagi benda asing. Jadi kita kena tulinkan dia lagi. Biasanya akan dilakukan dalam 2 ke 3 kali lah, barulah dapat garam yang betul-betul tulin. Jadi dengan cara macam mana? Kaedah penghabluran semula lah biasanya akan dilakukan. Okey, kita baca sikit. Garam terlarutkan yang terbentuk berkemungkinan mengandungi benda asing, benda asing semasa penyediaan. Oleh itu, garam terlarutkan ini boleh ditulingkan melalui kaedah penghabluran semula. Cara penulinan garam terlarutkan dapat diketahui melalui aktiviti 6.23. Seperti mana kamu gambar yang kamu tengok ni lah. Okey, tujuan eksperimen ni ialah kita nak tulinkan garam terlarutkan melalui kaedah kita hablokan semula. Cara dia macam mana? Okey, kita akan ambil air suling ni, dan kita garam ni, garam yang kita dapatkan yang tadi, yang daripada kertas turas yang kamu keringkan tu, akan dapat garam kan. Okey, garam tu kita nak tulinkan, kita masukkan semula hablo tu ke dalam dalam bikar ni. Bikar ni dah diisikan dengan air suling, kemudian panaskan dia. Bila panaskan dia, akan ada yang tak larut. Yang tak larut tu sebenarnya adalah benda asing. Dan kita akan turaskan dia sekali lagi. Turaskan dia, dan benda yang tak terlarutkan tu sebenarnya itu adalah benda asing. Jadi dia akan sangkutlah dekat kertas turas ni. Yang mintik-mintik bawah ni, inilah hasil turasan yang mana terdapatnya garam yang mana yang telah pun ditulinkan.
Kemudian kita akan pekatkan dia itu dengan kita melakukan penjejatan, dan bila mana dia sejuk akan terbentuk hablu garam, dan perlu dituraskan dengan dibasuh sekali lagi dengan air suling. Kemudian keringkan kertas turas ni, maka akan dapatlah hablu garam yang mana yang lebih bersih, yang tidak ada bahan benda asing-benda asing. Okey, seterusnya tadi kita dah tengok dah semua macam mana garam terlarutkan dihasilkan. Dan pada kali ini kita akan tengok garam tak terlarutkan pula. Garam tak terlarutkan ni yang mana kita tahu tindak balasnya adalah campuran antara dua garam menghasilkan garam yang tak terlarutkan, dan garam yang baru tu kita akan tapiskan dia, turaskan dia. Sebenarnya garam tak terlarutkan ni lebih mudah lah, kan? Lebih mudah sebab apa? Sebab kita tidak perlu untuk sejatkan dia, lakukan penjejatan dan penghabluran, tak perlu. Sebab apa? Sebab bila mana dah bercampur saja antara dua garam tu, maka akan terbit ataupun terhasillah satu garam tak terlarutkan. Dia tak larut dalam air, jadi mudah. Kita hanya perlu turas sahaja dan bilas dia dengan air suling. Okey, garam tak terlarutkan boleh disediakan melalui tindak balas penguraian ganda 2. Dalam proses ini, dua larutan garam yang mengandungi ion-ion garam tak terlarutkan diperlukan. Okey, penyediaan garam tak terlarutkan melalui tindak balas penguraian ganda 2. Okey, seperti mana kamu tengok ni. Ini caranya, iaitu larutan barium klorida. Ini salah satu contoh eksperimen. Salah satu contoh eksperimen. Larutan barium klorida ditambahkan dengan larutan natrium sulfide, kemudian yang terhasil lah natrium klorida. Natrium klorida, dan natrium klorida ni dia dalam bentuk mendakkan. Jadi apa yang perlu dibuat ialah natrium klorida ni, natrium klorida yang terhasil, kemudian akan terbentuk juga barium sulfide. Barium sulfide ni yang tak terlarutkan. Barium sulfide ni tak terlarutkan, dan dia hanya perlu ditapis saja, dituraskan dan dibilas dengan menggunakan air suling. Kemudian garam kertas turas itu akan dikeringkan. Bila mana dia dikeringkan, maka kita akan dapatlah garam tak terlarutkan yang kering. Jadi biasanya yang tak terlarutkan ni dia lebih mudah lah. Sebab apa? Sebab kita tak perlu untuk menjalankan proses penjejatan dan penghabluran. Okey, dalam tindak balas penguraian ganda 2, ion-ion dalam kedua-dua larutan aqueous saling bertukar pasangan untuk menghasilkan satu larutan aqueous baru dan satu mendakkan. Seperti mana kamu tengok tadi, larutan aqueous baru akan terbentuk dan juga satu mendakkan. Yang mendakkan itulah sebenarnya garam tak terlarutkan. Okey, penerangan bagaimana persamaan ion bagi pembentukan mendakkan barium sulfat boleh diterbitkan daripada persamaan kimia yang seimbang seperti berikut. Barium klorida ditambahkan dengan natrium sulfat, yang kita akan dapat barium sulfat. Dan barium sulfat inilah garam tak terlarutkan, dan juga NaCl ni lah. Kemudian apa perlu kamu buat? Kamu kena seimbangkan dia punya persamaan ini. Okey. Kemudian bila untuk membuat persamaan ion, sebab apa? Sebab NaCl ni merupakan ion pemerhati dan tidak mengalami perubahan dalam tindak balas, maka ion-ion ni dimasukkan. Sebab apa? Kita nak tengok persamaan ion untuk menghasilkan barium sulfat sahaja. Untuk menghasilkan barium sulfat sahaja. Jadi kita tak menceritakan mengenai NaCl lah. Sebab dia hanyalah pemerhati dalam tindak balas ni. Bila mana diminta persamaan ion untuk menghasilkan satu garam ni, satu garam tak terlarutkan ni, kamu hanya perlu tulis barium punya ion ditambahkan dengan sulfat punya ion sama dengan BaSO4. Okey, mungkin seperti mana soalan-soalan lepas lah, mungkin kamu akan tanya saya, macam mana nak tahu ada sini 2 positif, sini 1 negatif.
ada dua cara. Yang pertama sekali adalah kamu kena hafal lah. Benda tu boleh dihafal. Dan dia ada sebenarnya bab-bab lepas lah, ada dalam dalam bab lepas, yang mana contoh-contohnya perlu kamu hafal lah mengenai barium ni. Ataupun ada satu lagi cara, kalau dalam soalan tu kita tengok BaCl2 ni kan, BaCl2. Jadi kita tahu Cl2 ni, kenapa dia Cl2, sebenarnya ni adalah daripada ion Ba ni, barium ni kan? Sebab tu dia dipindahkan ke sini. Jadi seperti mana telah pun saya dah terangkan lah, yang minggu lepas punya kan, bagaimana kamu tengok soalan tu, okey, dia suruh kamu buat persamaan. Macam mana nak tahu situ adanya 2 kuasa 2 ke ada 2 kat sini kan, macam mana ada 2 sini. Jadi kita kena tahu lah sebenarnya Ba sebenarnya dia ion macam ni, tambah dengan Cl ni minus saja. Bila mana kamu buat nak jadikan dia satu formula, 2 ni turun sini kan, yang ni 1 kan, okey 1. Jadi BaCl 2 ni 2 macam tu. Sebab apa? Sebab 2 sini ni adalah berasal daripada ion Ba ni kan. Macam itulah kita tahu macam mana dia boleh jadi 2+. Macam SO4 ni juga sama kan. SO4 ni kamu tengok ni, natrium sulfat kan. Macam mana nak tahu sulfat ni perlu ada 2? Kamu tengok yang asal dia ni, Na2. Jadi 2 ni sebenarnya berasal dari sulfat kan. Dia sebenarnya Na plus kan, tambahkan dengan SO4, sini ada 2 sebenarnya minus. Jadi bila mana kita nak cantumkan dia, 2 ni turun bawah, ni 1. Jadi kita tahu lah Na sebenarnya 2, SO4. Jadi macam tu cara ni ya, dan tak lain tak bukan, dia perlukan latihan lah. Latihan. Dan bila mana kamu tahu bahawa sini Ba2 plus ada 2 plus sini ni kan, jadi mudahlah untuk kamu buat formula persamaan ion. Sebab apa, ada soalan-soalan juga dia minta persamaan ion. Lain lah antara persamaan kimia dengan persamaan ion. Persamaan kimia yang penuh ni, ini persamaan kimia. Persamaan ion yang ni, yang penting sahaja, yang kita nak, yang penting sahaja, yang hasil dia yang garam tak terlarutkan tu, apa dia, barium sulfat. Jadi ion barium tambah dengan ion sulfat. Sekiranya kamu tak tahu yang ni ada 2 ke, yang ni ada 1 ke, dia punya ion dia tu, kamu boleh tengok yang asal ni. Tengok yang asal ni. BaCl2. Jadi kita tahu sini sebenarnya Ba2+. Jadi kita boleh lukislah di sini Ba2+. Okey